Ladies and gentlemen, the Prime Minister. Good evening, everybody, and welcome to this year's rally. This year's rally is special. It's not just a National Day rally, it's also an SG50 rally. We are looking back on 50 years of nation building and also looking forward to many more years of progress. I won't be singing this year, but someone else who sings much better will be singing. Let me begin in our national language. Biar saya mulakan dalam bahasa kebangsaan kita. Saudara-saudari setanah air, selamat Hari Kebangsaan. 50 tahun lalu, Singapura berpisah daripada Malaysia dan menjadi sebuah negara merdeka yang berdaulat. Di sidang akhbar pada 9 Ogos tahun 65, Encik Lee Kuan Yew berjanji kepada semua warga Singapura, kita ada peluang sama rata untuk maju. Beliau berkata, kita akan menjadi sebuah negara berbilang bangsa di Singapura. Kita akan menjadi contoh. Ini bukan negara orang Melayu, bukan negara orang Cina, bukan negara orang India. Setiap orang akan mempunyai tempat di sini, sama rata dari segi bahasa, budaya, agama. 2 hari kemudian, Encik Lee mengadakan satu sidang akhbar dengan wartawan Melayu dalam bahasa Melayu. Sebelum bertanyakan soalan yang pertama, seorang wartawan menggelar Encik Lee Tuan Perdana Menteri. Encik Lee segera menjawab, janganlah panggil saya Tuan Perdana Menteri. Macam biasa juga. Saudara Lee, tak payah. Saya bukan Syed seperti Syed Jaafar Albar. Saya rakyat jelata, orang kecil. Ternyata, kata-kata Encik Lee itu telah mencorak masyarakat kita di Singapura bahawa kita adil dan saksama serta berganding bahu membina negara bersama-sama. Demikianlah bermulanya perjalanan kita. 50 tahun kemudian, hasil kerja rapat rakyat Singapura dengan pemerintah, kita menjadi sebuah negara berbilang kaum yang harmoni, adil dan saksama serta makmur. Itulah sebabnya tahun ini kita boleh sama-sama meraihkan SG50 dengan begitu meriahnya. Sejak kita merdeka, masyarakat Melayu mencatatkan kemajuan yang sangat besar dan amat memberangsangkan. Hari ini, orang Melayu diwakili dalam setiap lapisan masyarakat. Kini, apabila rakan-rakan saya cuba mengenal pasti karyawan Melayu yang berjaya sebagai calon pilihan raya, kami ada banyak pilihan dari pelbagai sektor, peguam, pegawai bank, pendidik, jurutera dan pegawai SAF. Baru-baru ini, saya berjumpa dengan 2 juruterbang muda RSAF di perjumpaan Hari Raya Anjuran Dr. Yaakob. Yang pertama, di sebelah kiri, ialah Kapten Muhammad Azlan Abdul Latif. Dia seorang juruterbang helikopter Super Puma. Kapten Azlan memberitahu saya, rupa-rupanya 2 tahun lalu, beliau telah menerbangkan rombongan saya semasa kami di Brunei. Saya tidak sedar pun, kerana seperti juruterbang lain, beliau segak berpakaian seragam, siap dengan helmetnya ketika itu. Kedua ialah Kapten Muhammad Iskandar Zulfadli Abdul Rahman, juruterbang jet pejuang F5. Kapten Iskandar pula memberitahu saya
beliau akan mengambil bahagian dalam perbarisan Hari Kebangsaan. Semasa perbarisan, saya sempat memetik gambar persembahan udara. Saya dapat tahu kemudian jet Kapten Iskandar ada dalam gambar ini. Tak nampak dia ya, tapi kapal terbang itu dia. Kedua-dua anak muda ini tenang, berdaya saing dan penuh yakin diri. Mereka berjaya dan juga handsome. Satu lagi contoh kejayaan Singapura. Satu lagi contoh kejayaan Singapura ialah Pak Iskandar Jalil, pakar tembikar tersohor kita yang disegani dunia. Pak Iskandar kini giat menurunkan kemahirannya kepada generasi seterusnya, tidak kira kaum atau agama. Tahun ini, Pak Iskandar menerima pingat jasa gemilang antara anugerah tertinggi Hari Kebangsaan. Sungguh pun Pak Iskandar tidak dapat bersama kita malam ini. Tahniah Pak Iskandar. Saudara-saudari, masyarakat Melayu Islam gigih memupuk budaya berdikari, tetapi mengekalkan semangat gotong royong anda. Ini dapat dilihat dalam usaha anda membina institusi bantu diri yang penting seperti Yayasan Mendaki dan AMP. Pemerintah menyokong kuat kemajuan masyarakat Melayu Islam dengan menyediakan sumber-sumber, nasihat serta kepimpinan oleh para menteri dan anggota Parlimen Melayu pemerintah. Orang Melayu juga telah mendapat faedah daripada dasar untuk semua kaum secara sama rata seperti perumahan, pendidikan dan penjagaan kesihatan. Dalam sebuah masyarakat berbilang agama, pemerintah mesti bersifat sekular dan berkecuali. Tetapi kita faham peranan penting Islam dalam masyarakat Melayu Islam kita. Jadi, kami terus menyokong anda, misalnya menerusi pembentukan MUIS, dana MBMF, dan program peningkatan masjid. Dalam masa 40 tahun, anda berjaya membina 24 masjid moden untuk memenuhi keperluan umat Islam. Saya telah berkunjung ke beberapa masjid ini, termasuk Al-Mutakin di Ang Mo Kio, Mujahidin di Queenstown, An-Nur di Woodlands, dan Al-Ansar di Bedok. Semuanya memang cantik dengan ciri istimewa dan keindahan yang tersendiri. Masyarakat Melayu Islam memerlukan para pemimpin agama yang membesar di Singapura dan memahami masyarakat majmuk